Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi bersama-sama kita mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mutiara-mutiara peninggalan yang telah Nabi tinggalkan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dah masuk boleh minta tolong share. Dan untuk yang belum ada lagi kitab 40 hadis pada zaman kini ni, kita dah nak habis dah tuan-tuan kan. Kita lagi lebih kurang dalam 10 hadis lagi insya-Allah. Dan untuk yang belum memiliki, boleh dapatkan di Pustaka Al-Hikmah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh membuat pembelian melalui online. Ini mesej terus kepada bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti. Ataupun tuan-tuan boleh terus pergi ke Menara Mains tingkat 3, Pustaka Hikmah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Baik tuan-tuan, jadi kita sambung untuk hadis yang lalu, pada hadis yang ke-29. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 144. Hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-29 an Abdullah bin Amr. Ni ada sedikit kesalahan tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh buka 144. Ada salah baris di sini. An Abdullah ibni Amrin, bukan Umaru ni. Umaru ni salah. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min iqtirabis sa'ati an turfa'al ashraru wa tud'al akhyaru wa yuftahal qawlu ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها قيل وما المثنات قال ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat ialah diangkat orang-orang yang jahat dan direndahkan ataupun dihinakan orang-orang yang baik. Banyak berbicara tanpa disertai dengan perbuatan. Dibacakan kepada kelompok manusia al-muthanna tanpa ada sesiapa yang membantahnya. Lalu baginda ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan al-muthanna? Baginda menjawab, apa yang ditulis selain daripada kitabullah ya azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan At-Tabarani. Berkata Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, dan perkara ini diperakui oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Hadis ini adalah berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang tanda berlakunya kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Kita dah bincang tentang Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Amr, Nabi SAW pernah bersabda, daripada tanda akan berlakunya kiamat itu adalah akan diangkat orang-orang yang jahat, akan diangkat, dimuliakan orang-orang yang kejam, orang-orang yang penipu,
orang-orang yang suka mengambil kesempatan. Wa tuda'al akhyar. Adapun orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang jujur, maka ia akan dipandang hina. Kalau dia ada jawatan, dia akan dijatuhkan. Kalau dia ada pangkat, maka dia akan ditarik pangkat tersebut. Maka ini tanda-tanda berlakunya kiamat, kata Nabi SAW. Persoalan dia, tuan-tuan, adakah perkara ini dah berlaku pada zaman kita? Saya yakin dan pasti semua daripada kita akan mengakui bahawa perkara itu telah pun berlaku. Cuma saya tak naklah tentukan siapa yang baik, siapa yang jahat. Kita tak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, seperti yang kita dah bincang sebelum ini. Kata Nabi SAW, pada zaman kita ini, zaman yang keliru. Kita tak tahu mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Kita tak tahu. Tetapi itulah tanda-tanda yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita untuk kita bersedia akan berlakunya kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, musibah yang melanda kepada negara kita hari ini, masyarakat kita lebih suka untuk dengar tentang tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan Freemason, berkaitan dengan Yahudi, agenda-agenda Yahudi, agenda-agenda Freemason dan sebagainya. Mereka lebih gemar untuk perkara-perkara yang seperti itu. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita untuk kita menyibukkan tentang perkara-perkara tersebut. Nabi ajar, Nabi bagi tahu kepada kita tanda-tanda kiamat untuk kita bersedia. Bukan untuk kita menyibukkan diri kita, memikirkan bersungguh-sungguh untuk menentukan, oh mana satu dajjal. Handphone ni dajjal ke? Oh mungkin vaksin ni lah dajjal sebenarnya. Dajjal dah keluar, kata dia. Ini semua agenda Yahudi. Ini semua bermacam-macam andaian yang keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bukan menyuruh kita, Nabi bagi tahu kepada kita tentang tanda-tanda kiamat, bukan suruh kita duk sibuk fikir tentang bila nak berlaku kiamat. Bila nak berlaku kiamat. Tak. Nabi SAW bagi tahu kepada kita tanda-tanda berlakunya kiamat untuk kita bersedia. Sebab itu ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW tanya tentang tanda kiamat. Nabi kata apa? Nabi bagi tahu ke dia tentang bila berlaku kiamat. Okey, kiamat berlaku 20-23 contoh dia. Tak. Nabi tak suruh dia sibukkan pun tentang bilakah berlakunya kiamat. Tapi Nabi tanya kepada dia, apakah persediaan engkau untuk berlaku kiamat? Itu yang paling pentingnya kita kena fokus. Bukanlah kita duk sibuk fikir bila keluar Dajjal, aku nak join Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi, ini bukan Imam Mahdi dah keluar. Kita duk sibuk fikir tentang tanda-tanda, bukan sibuk dengan persediaan kita. Baik, itu tanda pertama yang Nabi sebut dalam hadis ini, iaitu orang yang jahat, orang yang penipu, orang yang suka mengambil duit, dia diangkat. Dia diberikan jawatan-jawatan yang besar. Dia dipilih dalam pilihan raya misalnya. Wa tuda'al akhyar, orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, dia direndahkan. Tuan-tuan, kalau orang politik dapat hadis ni, tuan-tuan, dia akan guna dengan sebaiknya. Itu bahaya bila hadis disyarahkan, difahami dengan hawa nafsu, difahami dengan fahaman politik. Semua akan mendakwa, oh aku punya pemimpin ni lah yang baik, sebab tu dia tak jadi pemimpin. Kan? Jadi hadis ini tidak boleh difahami dengan hawa nafsu kita. Sebab kita tak boleh nak tentukan siapa yang baik, siapa yang jahat. Tapi Nabi hanya bagi tahu kepada kita, inilah tanda dia. Apabila orang yang jahat diangkat, dimuliakan, dipandang baik, sedangkan orang yang betul-betul baik dihina, dipandang hina, dipandang tak ada apa-apa, tak ada kedudukan. Dan kata Nabi SAW lagi, wa yuftahal qawlu wa yukhzanal amal. Dan daripada tanda-tanda kiamat juga adalah kata-kata akan dibuka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Banyak je manusia berbicara. Hari ni tuan-tuan bukalah Facebook, tuan-tuan bukalah TikTok, tuan-tuan bukalah Twitter, tuan-tuan bukalah segala mak nenek yang ada. Kita akan tengok apa dia, tuan-tuan. Semua orang bercakap, semua orang menulis. Kalau kat Facebook tu, tuan-tuan tulis tu bukan pendek pula tu, kemainlah panjang. Saya pun kadang-kadang malas nak baca, kok rajin tu tengok tajuk menarik itu kita baca lah kan. Tapi kok panjang menjelo tu kosong dah. Jadi kata Nabi SAW, tanda berlakunya kiamat itu apa dia? Banyaknya orang berkata-kata.
Kalau banyak berkata-kata tak apa. Tapi kata Nabi, wa yukhzanal amal. Pada masa yang sama, amalan tak ada. Bercakap pumpang-pumpang, meletup-letup, dialah yang paling handal kat Facebook tu. Dialah yang paling alim, dialah tahu segala-gala. Tetapi perbuatan, tak ada benda. Cerita tentang vaksin, tentang COVID, kita kena lawan COVID. Tapi bila dia beri peluang, dia bergarak, dia pergi ke pantai, mandi laut pantai. Tu kan? Tak yang bercakap, ini kenapa kes naik, ini salah kerajaan, ini salah itu, ini salah ini. Bila beri kesempatan, dia yang berlumba-lumba. Kan bila naik kes, salah orang balik. Kan? Itulah hakikat diri kita, tuan-tuan. Dan inilah tanda daripada tanda-tanda kiamat yang Nabi bagi tahu kepada kita. Banyaknya kita bercakap, tetapi amalan perbuatan tak sama dengan apa yang kita cakapkan. Amalan tak ada. Heboh duk bercakap, heboh duk condemn orang, heboh duk kritik orang. Diri sendiri tak ada apa-apa pun menyumbang kepada negara. Sebab tu tuan-tuan, sepatutnya kita kena didik diri kita untuk kurangkan berkata-kata. Nabi sendiri ajar kepada kita. Ustaz dah potong rambut. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga potong rambut kan. Alhamdulillah. Ada yang saya terlepas ke? Kadang-kadang benda Allah ni dia tak boleh ke bawah. Kalau saya terlepas pandang tu, saya minta maaf lah yuk. Kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh tanya. Kita bincang, kita muzakarah insya-Allah. Kita bukan nak mengaji mana ni tuan-tuan. Saya bukan untuk guru mana pun. Kita cuma berbincang tentang hadis Nabi SAW. Betul kata Lila Zain. Kita kena didik diri kita berkata-kata. Jangan kita duk heboh nak bercakap-cakap. Nabi SAW sendiri ajar kita dalam banyak hadis untuk bukan banyak berkata-kata. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, para ulama sufi mengajar diri kita untuk tidak kurangkan berkata-kata. Sebab apa? Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak dia berkata-kata, tak semestinya hari ni tuan-tuan berkata-kata dengan lisan. Hari ni banyak orang berkata-kata dengan handphone. Mulut dia diam tapi tangan dia menaip. Macam-macam type. Koreh. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena didik diri kita untuk kurangkan berkata-kata. Akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena banyakkan amalan, bukan banyakkan berkata-kata. Sudah-sudahlah tu kita duk main Facebook, duk menaik macam-macam kat Facebook tu. Kita kena banyakkan amalan, persediaan diri kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni macam-macam penyakit, macam-macam yang datang kepada kita, dan bila-bila kita boleh diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bagaimana kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni orang duk berjaga-jaga dek COVID, tapi benda lain pun boleh menyebabkan dia mati juga. Dia lupa, dia ingat COVID sahaja yang boleh menyebabkan mati. Banyak benda lain yang boleh menyebabkan mati. Oleh itu kita kena sentiasa bersedia dengan diri kita. Jangan kita duk heboh nak bercakap, nak komen, nak menfitnah, nak menuduh dan sebagainya. Kita kena sibukkan diri kita dengan persediaan diri kita. Kurangkan berkata-kata dan banyakkan amalan. Baik. Itu tanda yang kedua kata Nabi SAW. Banyak berkata-kata, kurang amalan. Dan itu pun realiti berlaku di sekeliling kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa yuqra'a bil qawmil muthanna. Ini yang menariknya dalam hadis ini. Nabi kata apa? Nabi kata akan dibacakan kepada kaum itu al-muthanna. Tuan-tuan, kalau kita melihat kepada hadis ini, begitu perinci Nabi sebut dalam hadis ini. Sebab tu saya suka lagi baca yang bahasa Arabnya, supaya kita nampak perincian daripada hadis itu. Bila kita terjemah tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak terjemah prakata. Bila kita terjemah prakata, kita akan lagi makin poning. Kita tak faham. Sebab tu saya terjemah kebanyakan terjemahan secara umum. Tapi kalau kita lihat secara detail tentang istilah yang digunakan oleh Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah SWT. Nabi itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang disebut Nabi itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat Nabi kata apa? Wa yuqra'a bil qaumi, akan dibacakan kepada kaum-kaum. Kepada kaum yang tertentu. Al-muthannatu. Al-muthanna. Waalaikumsalam. Al-muthannat. Nabi kata akan dibacakan kepada kaum al-muthannat. Laisa fihim ahadun yunkiruha. Yang peliknya kata Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kata dibacakan kepada kaum itu al-muthannat, dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang menyanggah apa yang ada di dalam al-muthannat itu. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat tak faham, apa nama muthannat tu wahai Rasulullah? Nabi pun bagi tahu, maktutibat siwa kitabillahi azza wa jalla.
Sebab itu tentu dalam hadis yang seperti kita sebut sebelum ini, ada beberapa istilah yang kadang-kadang sahabat pun tak faham. Tetapi Nabi sebut istilah itu. Dan istilah itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara-perkara yang ghaibiyat, perkara-perkara yang akan berlaku kemudiannya. Yang sebab tu kita dah sebut awal-awal perbincangan kita, kadang-kadang sahabat dengar, sahabat pun tak jelas. Sebab belum berlaku pada zaman para sahabat. Yang akan berlaku pada akhir zaman. Yang akan lihat dengan jelas siapa dia, kita yang berada pada akhir zaman. Lepas tu para sahabat tanya, apa itu musannad wahai Rasulullah? Nabi kata, al-muthannat itu adalah apa yang ditulis selain daripada kitabullah azza wa jal, selain daripada Al-Quran. Itulah nama dia al-muthannat. Kalau kita faham secara literal, al-muthannat ni kita menulis buku, kita buat kerja sekolah, kita buat kerja dekat office kita menulis. Adakah itu al-muthannat? Tak. Nabi bukan nak masukkan itu. Sebab tu Nabi guna istilah al-muthannat. Kita akan lihat apakah yang dimasukkan dengan al-muthannat ini. Tuan-tuan boleh buka pada syarahan hadis ini. Muka surat 145 kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, baginda Rasulullah SAW telah pun menjelaskan makna al-muthannat. Nabi dah bagi tahu dah tentang makna muthannat. Apa itu? Apa yang ditulis selain daripada Al-Quran. Lalu kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, yang maksud muthannat ni apa? Undang-undang yang fasid, yang rosak, yang manusia mula berhukum dengannya tanpa merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan perkara itu dipersetujui oleh mereka yang berada di timur hinggalah ke barat tanpa ada bantahan daripada seorang pun dalam kalangan mereka. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, yang Nabi maksudkan daripada al-muthannat ini adalah undang-undang yang ditulis dan dibaca oleh manusia tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi kata al-qaum. Nabi tak kata undang-undang itu dibaca untuk semua manusia. Nabi kata untuk kaum. Untuk orang Malaysia, untuk orang Indonesia, untuk orang Singapura, untuk orang Brunei, untuk orang US, untuk kaum-kaum yang tertentu. Setiap daripada negara-negara tersebut ada muthannat, ada perundangan yang ditulis, yang manusia jadikan sebagai panduan, bahkan sampai tahap manusia menganggap bahawa ianya adalah lebih suci daripada Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ini yang Nabi kata, tanda-tanda berlakunya kiamat. Manusia akan mengikuti, mentaati perundangan yang ditulis, melebihi daripada perundangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Abu Ubaid juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Gharibul Hadis. Abu Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau ada mengarang kitab Gharib Al-Hadis. Dalam kitab tersebut, Gharib Hadis ni apa tuan-tuan? Gharib Hadis ni adalah kitab yang ditulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang gharib. Gharib ni apa? Istilah-istilah yang ganjil, yang sahabat pun tak faham. Sahabat tanya kepada Nabi. Lalu dalam kitab Gharib Al-Hadis ni akan dijelaskan istilah-istilah tersebut. Kata Abu Ubaid bin Salam rahimahullah ta'ala, aku pernah bertanya kepada seorang lelaki yang pakar berkenaan kitab-kitab terdahulu, sama ada beliau ketahui dan membaca tentang al-muthannat. Sebab sahabat pun tak faham muthannat ni apa. Nabi sebut. Ini hebatnya baginda SAW. Dan bukti yang jelas yang Nabi sebut itu bukan daripada diri baginda, tetapi adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam Puan Sabariah Jamaat, selamat datang. Tuan-tuan, kalau soalan tuan-tuan boleh terus tanya ya. Baik. Abu Ubaid, beliau bertanya kepada seorang lelaki berkenaan kitab-kitab terdahulu, tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang Nasrani yang mereka baca kitab Taurat, Injil. Ditanya kepada mereka tentang apakah makna al-muthannat. Jumpa dengan orang Yahudi, tanya dia, kau tahu tak muthannat tu apa? Kau pernah baca tak dalam kitab-kitab kau tentang istilah muthannat ni apa? Kau ada bolehlah tahu kami. Kami tak tahu. Di sisi kami tak ada istilah al-muthannat itu, melainkan Nabi yang sebut kepada kami. Jadi kami nak tahu apakah makna sebenar tentang al-muthannat ini. Lantas lelaki itu, dia mengatakan apa? Sesungguhnya pendeta dan rahib daripada kalangan Bani Israel. Selepas daripada kewafatan Nabi Musa AS, mereka telah memalsukan kitab yang ada pada mereka mengikut keinginan mereka yang bukan daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menamakannya sebagai al-muthannat. Seolah-olah kata Abu Ubaid, seolah-olah maksud beliau ialah mereka menghalalkan dan mengharamkan padanya apa yang mereka inginkan, sedangkan perkara itu bertentangan dengan kitab Allah, yakni Taurat. Ini makna al-muthannat yang digunakan oleh
Kaum Bani Israel, di sisi mereka juga dah ada istilah Al-Muthannat. Muthannat ni apa? Bila Nabi Musa meninggal dunia, bila Nabi Musa wafat, maka kaum Bani Israel mereka telah mengubah kitab Taurat. Dan perkara ini disebut sendiri oleh golongan Bani Israel. Bani Israel sendiri, orang Yahudi sendiri mengakui bahawa kitab-kitab suci mereka telah dipalsukan oleh rahib-rahib mereka sendiri. Ini hakikat yang perlu kita terima. Mereka telah mengubah kitab-kitab suci itu mengikut hawa nafsu mereka, mengikut keinginan mereka, walaupun perkara itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini al-muthannat. Dan muthannat itu juga akan wujud pada akhir zaman, kata Nabi SAW. Lalu kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, saya mengatakan, jadi saya mengatakan dalam kitab ini, mana siapa saya ni? Saya ni adalah Sayyid Abdul Aziz, pengarang kepada kitab ini. Dia kata apa? Inilah apa yang berlaku pada zaman ini, iaitu menetapkan undang-undang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan dengan hanya berpandukan kepada hawa nafsu dan keinginan sendiri tanpa disanggahi oleh sesiapa pun. Tak ada siapa pun yang boleh menyanggah perundangan tersebut, yang boleh menyalahkan perundangan tersebut. Hari ini tuan-tuan, ada tak yang berani menyanggah perundangan? Ini yang Nabi kata al-muthannat. Yang apabila dia dibacakan, tak ada siapa yang boleh menyanggah, walaupun apa yang dibaca itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini terjadi apabila orang yang baik direndahkan. Ini natijah daripada kenapa al-muthannat ini dibaca. Tak ada siapa yang nak bangun, tak ada siapa yang nak persoalkan, yang sanggah. Sebab apa? Orang yang baik direndahkan dan orang yang jahat pula dimuliakan. Yang diangkat semuanya yang kaki pusing, semua yang kerja melompat tak sudah-sudah. Akhirnya itu yang jadi. Tidak ada yang boleh menyanggah apa yang bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi boleh kita fahami daripada hadis ini, kata Sayyid Abdul Aziz, adalah perlembagaan yang digunakan di setiap negara-negara. Saya tak kata perlembagaan kita bercanggah dengan Quran Sunnah, ya. Maksud al-muthannat ini menurut Sayyid Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghumari adalah perlembagaan. Dan perlembagaan ini bukan hanya ada di Malaysia, ada di mana-mana negara. Perundangan yang mereka jadikan sebagai panduan menggantikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perlembagaan ini, sebab pada zaman dahulu, pada zaman para sahabat, apabila berlaku permasalahan, mereka tak ada perlembagaan. Mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Tetapi bila adanya perlembagaan, manusia merujuk kepada perlembagaan. Mereka tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih fokus kepada perlembagaan. Sedangkan perlembagaan itu diambil daripada perundangan barat. Diambil daripada perundangan British yang digunakan, dimasukkan dalam perlembagaan kita. Kita jadikan seperti kitab suci kita. Apa-apa kita baca, apa-apa yang berlaku, kita berpandukan kepada perkara tersebut. Seolah-olah dalam diri kita dah tak ada Quran, dah tak ada Sunnah. Kita berpegang kepada perundangan tersebut walaupun ianya jelas bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang Allah sebutkan sebagai at-taghut. Taghut itu apa, tuan-tuan? Taghut itu adalah mereka yang berhukum selain daripada hukuman Allah. Ataupun ada makna yang lain, taghut itu juga bermakna menyembah selain daripada Allah. Keduanya adalah taghut. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru aw yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau hairan, wahai Muhammad, melihat orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim, berhukum, menjadikan taghut. Taghut ni apa? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan taghut yang selain daripada Allah sebagai sumber hukum. Berhukum dengan apa yang bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur, ingkar kepada taghut. Sepatutnya kita menyalahi taghut, mentaati Allah, tetapi terbalik. Kita mentaati taghut dan menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Dan kata Allah, dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Oleh itu, tuan-tuan, orang yang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala itu secara iktikadnya, maka dia boleh jatuh kepada kufur. Wal iyad billah. Apa dia, tuan-tuan, perundangan Allah? Perundangan Allah yang jelas adalah hukum hudud.
Oh, ustaz ni orang politik lah ni nak perjuangkan hudud. Tak. Saya bukan kata kita kena wajib buat hudud. Tak. Tetapi hudud itu kita tak boleh nafikan ianya adalah perundangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang Islam yang mengatakan bahawa hukuman hudud itu adalah tidak sesuai, ini perkataan yang dikeluarkan. Kalau dia kata hudud itu tidak sesuai, maka perkataan itu boleh membawa kepada kufur. Wal'iyadzubillah. Kita kena menjaga lisan kita untuk dalam menuturkan sesuatu perkara, kerana ianya adalah hukum Allah yang perlu kita taati, yang perlu kita patuhi. Tetapi kita juga kena faham dalam keadaan situasi kita, ya, ditambah pula dengan negara kita yang berbilang kaum. Ya, memang sepatutnya perundangan Allah perlu dihadapankan, perlu dilaksanakan. Tak boleh tidak ada alasan tidak. Cuma kita juga sebagai orang Islam perlu berhemah. Tak boleh kita tahu buat hukuman hudud, kerana untuk mengubah perundangan ini tuan-tuan bukan perkara yang mudah. Tapi kita kena sama-sama berusaha. Antaranya usaha yang kita lakukan RUU 335 atau 355 tu kan. RUU yang kita gunakan, walaupun dia bukanlah hukuman hudud pun, tetapi kita menghampiri kepada hukuman hudud, hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya ada usaha kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Dan kita tidak boleh menyanggah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan hukuman Allah itu adalah zalim. Tak sepatutnya. Sama juga dengan nikah 4 kahwin 4 kan. Orang perempuan lah ni biasanya. Waalaikumsalam, sama-sama. Tuan Hasan Allah. Orang perempuan lah ni tuan-tuan biasanya dia marah punya pasal kan, dia tak suka dengan kahwin 4 ni kan. Kata peduli kan dia walaupun dalam Quran. Tak peduli dah walaupun ada dalam Quran. Marah dia punya pasal. Tuan-tuan, perkataan-perkataan itu boleh membawa kepada kufur wal iyad billah. Kerana ia adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak suka, kalau kita tak boleh nak terima, diam. Jangan kita berkata apa-apa. Kerana perkataan-perkataan itu silap-silap kita boleh menyanggah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada perundangan, kalaulah ada perundangan di negara-negara yang tak membenarkan kahwin 4 sekalipun, kita sepatutnya mentaati apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Bukannya semua wajib kahwin 4, tak. Bukan maknanya semua kena kahwin 4, tak. Tetapi kita tidak boleh menyanggah, menyalahkan perundangan yang telah Allah buat. Tak boleh kata, kahwin 4 ni kejam lah, telah menggugat hak asasi manusia. Perkataan-perkataan ini tuan-tuan, perkataan yang sangat bahaya. Seolah-olah kita mempertikaikan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menentukan kepada kita, melainkan itu adalah terbaik untuk diri kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang tahu yang terbaik untuk diri kita. Siapa kita nak mempertikaikan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tak boleh terima, kita diam. Jangan kita menyalahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu, kerana perbuatan itu boleh membawa kepada kufur. Kerana Allah memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu tidak akan beriman sehinggalah mereka berhukum dengan engkau wahai Muhammad, sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai rujukan dalam menentukan sesuatu hukum dalam apa sahaja yang berlaku di antara mereka. Dan dalam ayat lain Allah kata apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Allah sebut apa tuan-tuan? Allah kata tidak adalah bagi orang yang beriman, siapa pun yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada baginya orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ayat ini Allah jelaskan, Allah perincikan orang yang beriman lelaki dan perempuan. Allah tak sebut secara umum, Allah perincikan sama ada orang beriman lelaki ataupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah telah memutuskan sesuatu hukum, Rasulullah telah memutuskan sesuatu hukum dalam sesuatu perkara, maka tidak ada bagi mereka pilihan. Kita tak boleh nak pilih, kita tak boleh nak tolak perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika kita menyanggah perkara tersebut, Allah menyifatkan perbuatan itu sebagai perbuatan yang kafir. Allah menyifatkan perbuatan itu sebagai perbuatan yang zalim, perbuatan yang fasik. Allah sebut apa? Allah sebut waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah kata mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu adalah daripada kalangan mereka yang
yang kafir, mereka yang kufur, wal iyadu billah. Dalam surah yang sama, ayat seterusnya Allah kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah mereka yang zalim. Dan pada ayat 47 dalam surah Al-Maidah, ayat surah yang sama, dua ayat setelah itu Allah kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sesungguhnya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tidak adalah hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya, semestinya kita mentaati hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang ke-30. Tak boleh panjang-panjang benar tuan-tuan kan? Kita kalau boleh nak habiskan bulan ni insya-Allah. Hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Rawahu Abu Daud fi sunanihi. Hadis ini hadis yang menarik tuan-tuan. Nabi bagi tahu tentang penyakit rabies, tentang hawa nafsu yang menguasai manusia seperti mana penyakit rabies, penyakit anjing gila. Okey, kita tengok maksud dia apa. Nabi kata, hadis ini daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata apa? Akan lahir daripada kalangan umatku golongan yang hawa nafsu akan menjala ke dalam diri mereka seperti mana menjalarnya penyakit anjing gila, rabies, ke dalam tubuh pesakitnya sehingga tidak tertinggal satu urat maupun sendi melainkan akan dimasukinya. Tuan-tuan, hadis ini menariknya apa tuan-tuan? Nabi sebut tentang penyakit rabies yang penyakit itu diketahui perinciannya pada zaman yang moden. Lihat apakah sebenarnya virus yang masuk ke dalam tubuh manusia yang menyerang di setiap sendi-sendi manusia. Tetapi Nabi dah sebut 1400 tahun yang dahulu dah. Nabi perumpamakan, Nabi beri umpama akan berlaku dalam kalangan umat Nabi SAW, hawa nafsu menguasai tubuh badan mereka seperti mana virus yang menguasai tubuh manusia. Seperti mana virus penyakit anjing gila, penyakit rabies itu yang menguasai tubuh badan manusia, maka seperti itulah hawa nafsu akan menguasai tubuh badan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kita sebut sikit tentang kepribadian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah ini nama sebenar dia apa? Muawiyah bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dikenali sebagai Al-Umawi. Gelaran dia adalah Al-Umawi. Dan disebabkan itu jugalah apabila Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka khalifahnya dinamakan sebagai Bani Umawi, kerana dia berasal daripada keluarga Al-Umawi. Nama beliau Muawiyah bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Nidhar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kalau kita melihat kepada nasab Muawiyah radhiyallahu taala anhu ini, nasabnya bersambung dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Sebab apa? Abdul Manaf ada 4 orang anak. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Anak pertama adalah Hashim, yakni moyang Nabi SAW. Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sebab itu Nabi digelar sebagai Al-Hashimi. Sayyidina Muawiyah digelar sebagai Al-Umawi. Kerana Abdul Manaf ada 4 orang anak. Yang pertama Hashim, yang kedua Al-Muttalib. Al-Muttalib inilah yang menjaga datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib, sehingga dia digelar sebagai Abdul Muttalib. Nama sebenar beliau bukan Abdul Muttalib, tapi sebab dia sering bersama dengan bapa saudaranya, iaitu Al-Muttalib, sehingga orang menyangka bahawa datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib itu adalah hamba kepada pakciknya Al-Muttalib. Lalu digelarkan sebagai Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Sebab
pakcik Al-Muttalib, pakcik kepada Abdul Muttalib ini, dia sering jaga, sering bersama sehingga orang menyangka dia adalah hamba kepada Al-Muttalib. Jadi anak Abdul Manaf yang kedua adalah Al-Muttalib. Yang ketiga adalah Naufal. Dan yang keempat adalah Abdul Syams. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah daripada keturunan Abdul Syams, anak yang keempat daripada Abdul Manaf. Dan ahli bait Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW hanyalah daripada dua, menurut mazhab Syafi'i, hanyalah daripada dua ini, iaitu Al-Hashimi dan Al-Muttalibi. Al-Hashimi adalah keturunan Nabi SAW dan Al-Muttalibi adalah keturunan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Baik. Adapun yang bakinya, Abdul Syam dan Naufal, dia tidak dikenali sebagai Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi SAW. Kenapa? Kerana sebagian ulama kata kerana dua keluarga ini mereka tidak menyokong perjuangan dakwah Nabi SAW, manakala yang dua ini mereka menyokong dan membantu perjuangan Nabi SAW. Oleh itu, mereka termasuk daripada Ahlul Bait Nabi SAW. Ibu Sayyidina Muawiyah ni nama dia Hindun bin Atbah. Ataupun ada sebagian ulama tidak membenarkan untuk menyebut Hindun. Kerana sebahagian ulama kata Hind, dia tak boleh disebut Hindun. Hindun binti Atbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Juga daripada Abdul Syams, sama dengan suami dia. Ini orang Arab tuan-tuan. Dia kahwin dokek-dokek macam tu. Kalau kita, kalau kat Malaysia ni, kalau kahwin dokek-dokek tu kita macam pelik, tak biasa. Tapi orang Arab dia dah biasa dah. Kahwin dengan anak buah, kahwin dengan 2 pupu, 3 pupu tu dah biasa. Hindun bin Atbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Moyang dia lebih ikut sama je. Cuma bawah-bawah tu anak-anak lain, kemudian berkahwin bawah-bawah dia. Okey. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ini beliau dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Maknanya Sayyidina Muawiyah ni muda daripada Nabi SAW. Muda yang sangat jauh. Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. 5 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Sayyidina Muawiyah dilahirkan. Ada pendapat kata 7 tahun, ada lagi pendapat kata 13 tahun. Tapi yang masyhurnya 5 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, Sayyidina Muawiyah dilahirkan. Sayyidina Muawiyah ni dia ada ramai adik-beradik. Ada Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ni antara abang dia yang banyak memimpin peperangan. Nanti kita akan lihat dalam sejarah bagaimana abangnya Yazid bin Abi Sufyan dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memimpin tentera Islam membuka kota-kota Syam. Jadi Yazid ni pun masuk Islam. Cuma nanti kita akan lihat bila Yazid masuk Islam, bila Sayyidina Muawiyah masuk Islam. Kemudian ada juga ahli keluarga dia Atbah, ataupun ada juga Ummul Hakam, Izzah, dan antara adik-beradik Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ini tuan-tuan adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummul Habibah. Ummul Habibah adalah adik-beradik kepada Sayyidina Muawiyah. Sebab tu Ummul Habibah binti Abi Sufyan. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu tuan-tuan adalah merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katibul wahyu, penulis kepada wahyu. Beliau juga merupakan khalifah yang ke-6. Dan beliaulah yang mengasaskan Daulah Bani Umayyah di Syam. Beliau dilahirkan di Mekah. Beliau memeluk Islam sebelum Fathul Mekah. Ada riwayat kata ketika Fathul Mekah. Tetapi riwayat yang kuat, beliau telah memeluk Islam sebelum dari Fathul Mekah. Sebelum daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah. Kerana ada riwayat yang mana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu sendiri bercerita tentang bagaimana dia nak memeluk Islam. Dia lihat Nabi SAW dengan dakwah Nabi SAW, dakwah para sahabah. Dia dah tertarik untuk memeluk Islam. Tapi bila jumpa dengan ibunya Hindun bin Atbah, ibu dia marah. Ibu dia kata, kau jangan nak tinggalkan agama yang telah dipegang oleh datuk dan nenek moyang kita. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu bila mak dia tak kasih, dia risau, dia takut. Jadi ada riwayat kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau telah memeluk Islam dan beliau menyembunyikan keislaman beliau sebab apa? Sebab tak nak ibu dia marah. Ibu dia tak kasih dia memeluk Islam. Oleh itu dia menyembunyikan Islamnya. Adapun ibunya Hindun dan bapanya serta abangnya telah memeluk Islam ketika peristiwa Fathul Makkah. Maknanya apa? Sayyidina Muawiyah telah memeluk Islam sebelum daripada ayah, ibu dan abangnya. Cuma dia merahsiakan, dan pada peristiwa Fathul Makkah lah baru beliau memberitahu kepada ahli keluarganya yang beliau telah pun memeluk Islam. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ni tuan-tuan, pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau telah dilantik untuk membantu abangnya Yazid bin Abi Sufyan. Jangan keliru tuan-tuan ya. Yazid bin Abi Sufyan anak kepada Muawiyah juga, nama dia Yazid.
Jadi orang Arab ni nama dia memang tukar-tukar, ambil-ambil macam tu je tuan-tuan. Dia bukan macam kita, kan, ambil nama nak yang pelik-pelik. Alicia lah, Ferencia lah, kadang-kadang nak menyabut pun bersimpu lidah, kan. Tu kita. Tapi orang Arab ni dia biasa ambil nama pakcik ambil nama abah ambil nama atuk ulang itu je. Yazid bin Muawiyah itu ada anak kepada Sayyidina Muawiyah. Yazid bin Abi Sufyan itu abang kepada Sayyidina Muawiyah. Okey? Jadi Yazid bin Abi Sufyan seperti kita sebut tadi, beliau dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memimpin tentera-tentera Islam dalam pembukaan kota-kota Syam. Dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk membantu abang dia. Bahkan dikatakan bahawa Sayyidina Muawiyah berada pada barisan hadapan di dalam peperangan tersebut. Kemudian pada pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau dilantik menjadi gubernur di Syam. Dan apabila beliau menjadi gubernur di Syam dan abangnya di Jordan, abangnya menjadi gubernur di Syam. Tetapi ketika peristiwa Ta'un Amwas, Ta'un yang menyerang kota Syam, abangnya meninggal. Yazid bin Abi Sufyan meninggal dunia, lalu Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk gantikan abang dia menjadi gubernur di Syam. Lebih kurang 4 tahun Sayyidina Umar meninggal dunia, naik Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Apabila Sayyidina Uthman menjadi khalifah, Sayyidina Uthman memilih Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pemimpin YB, menteri bagi kota Syam keseluruhannya. Sebab kota Syam ni dia besar, dia banyak. Jadi Sayyidina Uthman telah melantik Sayyidina Muawiyah untuk menjadi menteri, ataupun kita sebut sebagai gubernur lah untuk kota-kota Syam yang besar. Keseluruhan kota-kota Syam. Syam dulu bukan sekadar Syria, termasuk juga Jordan, termasuk juga Lebanon dan beberapa negara lain. Kemudian setelah Sayyidina Uthman meninggal dunia, pada zaman Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu, berlaku perselisihan yang kita sedia maklum. Berlakunya peperangan Siffin. Sebelum itu berlakunya peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian berlaku pula peperangan yang seterusnya, iaitu peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh mengotorkan lidah kita untuk mentafsir, untuk membincangkan tentang siapa salah, tentang apa yang berlaku, kenapa Sayyidina Muawiyah buat macam ni, adakah Sayyidina Muawiyah dianggap sebagai buruh dan sebagainya. Maka ulama kita mengajar, antara yang Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad, apabila Allah telah menyelamatkan lidah kita, Allah telah menyelamatkan darah kita untuk tumpah dalam peperangan Siffin, peperangan Jamal, maka janganlah kita kotorkan lidah kita untuk masuk campur dalam peristiwa tersebut. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah yang berlaku di kalangan sahabat, dan perselisihan itu kebanyakannya berpunca bukan kerana sahabat, tetapi berpunca daripada golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang telah menghasut, yang telah menyebarkan fitnah sehingga berlakunya peperangan. Dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bila peristiwa peperangan Siffin berlaku, maka berlaku at-tahkim. Kemudian Sayyidina Hasan dilantik menjadi khalifah. Tak lama kemudian Sayyidina Hasan tak nak bising-bising, akhirnya Sayyidina Hasan beri khilafah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah pada tahun 41 Hijrah. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata apa? Al khilafatu ba'di fi ummati 30 sanah thumma mulkun ba'da dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafah pada umat aku itu hanya 30 tahun. Dan tepat-tepat ngam-ngam 30 tahun Sayyidina Muawiyah dilantik menjadi khalifah. Nabi SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah. Kemudian ganti Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Tambah pula bila Abu Bakar meninggal, ganti pula Sayyidina Umar tambah 10 tahun. Kemudian Sayyidina Umar meninggal, ganti Sayyidina Uthman jadi khalifah selama 12 tahun. Meninggal Sayyidina Uthman, ganti dengan Sayyidina Ali menjadi khalifah 6 tahun. Total dia berapa tuan-tuan? 30 tahun. Jadi 41 Hijrah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Bila campur 30 campur dengan 11 tarikh kewafatan Nabi SAW adalah 41 Hijrah. Dan itulah berakhirnya Khulafa Ar-Rashidin.
khalifah-khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, naiklah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Banyak tuan-tuan tentang kelebihan kedudukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam beberapa hadis. Bahkan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengarang sebuah kitab yang khusus menceritakan tentang kedudukan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang beliau namakan sebagai Tathhirul Jinani wal Lisan an Thalbi Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mentafsirkan, bahkan ada yang mengkafirkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Saya akui keluarga Gumari, Sadah Gumariyah, Sayyid Abdullah Siddiq Al-Gumari, Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Gumari, mereka adalah antara yang tegas dalam masalah ini. Mereka tegas mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu salah dalam masalah ini. Sayyidina Muawiyah telah menentang Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pada ketika itu, dan bahkan sehingga tahap mereka mentafsirkan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya sendiri secara peribadi saya lebih cenderung kepada pendapat-pendapat ulama yang lain. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu yang menyuruh kita untuk diam, sukut. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh menolak, menyanggah pendapat-pendapat ulama. Bukan hanya Sadah Gumari, ramai lagi di kalangan ulama yang berpendapat sedemikian. Cuma kita sebagai orang awam adalah sebaiknya kita tutup mulut kita. Jangan kita masuk campur dalam urusan tersebut. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotorkan lisan kita untuk mengkafirkan, untuk menfasikkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu yang Allah telah jamin redha Allah ke atas mereka. Baik. Kemudian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia di Dimashq, di Syam, ketika berusia 78 tahun pada tahun 60 Hijrah. Jadi beliau dilantik menjadi gubernur lebih kurang 20 tahun dan menjadi khalifah selama 20 tahun. Kemudian meninggal dunia, diganti pula oleh anaknya iaitu Yazid bin Muawiyah. Daripada situlah berlakunya pelantikan khalifah berdasarkan kepada keluarga, bukan berdasarkan kepada syura seperti mana yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, kita kembali kepada hadis kita. Hadis sebelum kita habis ni tuan-tuan ya. Hadis ini tuan-tuan, menariknya Nabi SAW menceritakan tentang hawa nafsu yang akan menyelubungi, akan menguasai diri manusia seperti mana penyakit rabies. Penyakit rabies ni apa tuan-tuan? Untuk orang yang tak pernah dengar, first time dia dengar. Biasa orang muda lah tuan-tuan. Kalau orang yang dah berusia, dia tahulah, dia biasa dah dengar tentang penyakit anjing gila ataupun rabies ni. Penyakit anjing gila ini penyakit yang merebak melalui sistem saraf. Penyakit ini biasanya menjangkit kerana gigitan anjing. Biasanya, walaupun ada beberapa kes binatang lain seperti kucing dan sebagainya. Tapi kebanyakan kes adalah kerana anjing. Anjing yang dia dijangkiti virus, kemudian dia menggila orang kata, tak tentu pasal dia cari orang, dia pergi gigit orang. Daripada air liur itu maka tersebarlah penyakit rabies ini dalam tubuh badan manusia, dan virus itu akan masuk ke dalam sistem-sistem saraf sehinggalah dia sampai kepada asas saraf kita, tunjang saraf kita, dan menyebabkan seorang itu akan boleh mati. Penyakit ni tuan-tuan bukan ada zaman moden. Dia dah ada 2000 tahun sebelum Masihi lagi dah ada. Sebab tu Nabi sebut tentang penyakit itu, Nabi berikan perumpamaan penyakit rabies. Kok adalah zaman Nabi COVID, mungkin Nabi akan bagi contoh COVID, kan? Tetapi time tu tak ada COVID lagi. COVID ini ya penyakit yang baru dijumpai, walaupun virus itu dah ada lama dah dikaji. Cuma nama COVID-19 itu adalah nama yang baru. Virus itu dah wujud lama dah. Jadi penyakit rabies ini tuan-tuan, dia dah ada 2000 sebelum Masihi dah ada dah. Zaman Nabi memang dah ada. Penyakit rabies ini bila dia kena, dia akan menyebabkan radang otak. Antara simptom dia apa tuan-tuan? Bila kena penyakit rabies ni boleh demam, kebas, kelakuan akan menjadi agresif, tiba-tiba melompat, tiba-tiba datang sawan. Kadang-kadang ada yang kena simptom takut air. Tiba-tiba dia takut air, tak tahu kenapa. Sampai ada tahap yang tidak boleh menggerakkan badan, ada yang kekeliruan, ada yang sampai koma, dan kebanyakan kes adalah berakhir dengan mati. Kebanyakan kes meninggal dunia. Di Malaysia, kes rabies ini yang terbaru pada tahun dikesan pada tahun 2015 hingga 2018. Kes rabies yang banyak berlaku di Sarawak dan Perak. Dan alhamdulillah hari ini dah
kita jaranglah dengar tentang rabies ni, tentang penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila ni lah tuan-tuan, orang putih buat cerita tentang zombie. Kan, zombie tu asal daripada mana? Daripada penyakit rabies ni lah. Sebab bila orang tu kena penyakit rabies, penyakit anjing gila ni, dia pun akan jadi macam anjing tu. Dia jadi tak tentu pasal, dia jadi agresif, dia jadi sawan, lepas tu dia boleh menjangkit kepada orang lain dengan gigitan. Tapi tak adalah orang tu bergigit pergi orang lain, dia anjing gigit kepada orang. Kok orang gigit kepada orang tu macam cerita zombie tu, kita pun takut tuan-tuan kan. Tu orang putih lah tuan-tuan, dia buat cerita, namanya adapkan cerita. Okey. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan. Rabies, penyakit rabies itu seperti hawa nafsu yang menguasai tubuh badan manusia. Hawa nafsu ni apa tuan-tuan? Kita faham dulu apa hawa nafsu. Kita selalu sebut hawa nafsu, hawa nafsu. Kau ni ikut hawa nafsu je kerja kau lah. Apa maksud hawa nafsu tuan-tuan? Hawa nafsu itu, hawa itu daripada asal bahasanya maknanya cenderung kepada sesuatu. Daripada sudut uruf, bila kita kata hawa, itu bermakna kecenderungan diri yang menyebabkan bila kita buat perkara tersebut, kita akan dikeji. Dan kemudian kita akan mendapat balasan di atas perbuatan tersebut. Maka itu hawa daripada sudut uruf. Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan, mendefinisikan hawa nafsu sebagai perkara yang membawa pemiliknya ke dalam neraka. Itulah makna hawa nafsu. Dan hal ini bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 53. Allah rakamkan tentang perkataan Zulaikha. Ya. Ada riwayat, ada sebahagian ulama tafsir kata perkataan ini bukan perkataan Zulaikha, perkataan Nabi Yusuf AS di dalam hatinya. Tapi pendapat yang kuat mengatakan ini adalah pernyataan Zulaikha sendiri. Bukan Zulaikha lah. Dalam Al-Quran tak disebutkan Zulaikha, Imra'atul Aziz. Tapi ulama kata namanya Zulaikha, walaupun pendapat itu lemah. Imra'atul Aziz. Dia kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Allah merakamkan perkataan tersebut dengan mengatakan sesungguhnya nafsu itu membawa kepada keburukan. Maka itulah sifat hawa nafsu kita yang sering mengajak kepada kemungkaran, yang sering mengajak untuk melakukan maksiat. Bila kita dah belajar pakai tudung, nafsu akan kata, tak payahlah pakai tudung ni. Kolot lah, orang mana pakai tudung sekarang? Orang free hair, orang belanja. Kita pakai pakaian yang menutup aurat, hawa nafsu kan kata, mengajak kita untuk buat perkara buruk. Tak payahlah, pakai tutup-tutup ni, orang tak suka sekarang ni, susah nak dapat kerja. Pakai buka sikit, belanja sikit, baru senang dapat kerja. Kau tutup-tutup ni orang menyampah tengok, kolot dia kata. Itu kerja hawa nafsu, mengajak untuk manusia melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Nabi SAW pesan kepada kita apa tuan-tuan? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah tabi'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang telah didatangkan kepadaku, apa yang telah diturunkan kepadaku. Kata Nabi SAW, tidak cukup, tidak sempurna iman kita sehinggalah hawa nafsu kita mengikuti dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi beri pula perumpamaan kepada kita tentang orang yang cerdik dengan orang yang, bahasa kasar dia kata bengap kan. Orang yang cerdik dengan orang yang tidak pandai. Tapi kata apa? Al-kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk selepas kematian. Itu orang yang cerdik. Dia bukan duk heboh dengan dunia tak sudah-sudah. Sebab apa? Sebab dia tahu bila-bila dia boleh diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang dia kumpul puluhan ribu sekalipun, ratusan ribu pun, bila dia mati dia tak akan bawa duit tersebut. Maka itulah orang yang bijak. Dia akan bersedia untuk selepas daripada kematian, bukan semata-mata bersedia untuk kehidupan dunia. Hari ni kita dah bersedia ambil takaful lah, ambil insurans lah kan. Sebab apa? Takut nanti apa-apa terjadi. Kita kumpul duit macam-macam, kita kumpul kat duit bank sini, bank sini, bank sini. Sebab apa? Kita takut apa-apa akan terjadi. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik apa? Dia bukan fikir tentang kehidupan dunia semata-mata. Bukan salah, saya tak kata salah. Boleh kita buat persediaan. Tapi
Bukan hanya kita duk fikir tentang dunia, kita lupa tentang akhirat. Kerana orang yang cerdik adalah orang yang fikir tentang apa yang akan berlaku pada akhirat. Persediaan untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini juga Nabi kata apa? Wal ajizu, ataupun dalam riwayat kata al fajiru, orang yang keji, orang yang lemah, orang yang lembab. Man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang keji itu, orang yang tak berguna itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan mereka bersangka, beranggapan bahawa Allah akan mengampunkan mereka dengan rahmat. Sedangkan mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka ini perumpamaan yang Nabi bagi kepada kita. Jadi hawa nafsu ini adalah perkara yang akan menyebabkan diri kita musnah jika kita mengikutinya. Jika kita menjadikannya sebagai Tuhan, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, man ittakhadha ilahahu hawah, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka, wal iyadu billah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengumpamakan orang yang mengikuti hawa nafsu ini, wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Allah bagi perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah seperti anjing. Kenapa? Kerana anjing itu apabila kita halau dia akan menjelirkan lidah kepada kita. Kalau kita biar pun, dia akan menjelirkan lidah kepada kita. Inilah sifat anjing. Maknanya apa? Diajarkan kepadanya, diberitahukan kepadanya tentang kebenaran, diberitahu kepada dia tentang Islam, tentang hukum-hukum hakam. Dia tak nak mendengar, tak ada guna. Sebab apa? Hawa nafsu telah menguasai diri mereka. Mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa 3 perkara yang akan memusnahkan seseorang itu. Apa dia? Syuhu muta'un. Yang pertama adalah kedekut yang melampau. Bakhil yang diikuti, yang ditaati. Dijadikan bakhil itu sebagai Tuhan. Dia dengar cakap bakhil. Orang kata jangan sedekah, dia tak sedekah. Simpan duit kau asyik bersedekah kat masjid kau. So anak bini kau nak makan apa? Itu syuhu muta'un. Kedekut yang ditaati. Wahawan mutabba'un. Perkara kedua yang kata Nabi SAW yang akan memusnahkan diri seseorang itu adalah hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah al-i'jabul mar'i binafsihi. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan, Allah menggambarkan mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka itu adalah lebih teruk daripada binatang ternakan. Allah kata apa? Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallus sabila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hey Muhammad, adakah engkau menyangka bahawa mereka akan mendengar dan memahami apa yang engkau sampaikan? Kerana mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya seperti binatang ternakan. Bahkan mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Kenapa? Kerana mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan bagi mereka. Dalam surah Sad, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kita mentaati hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mengajak untuk tak semayang. Hawa nafsu kita mengajak untuk memakan harta yang haram. Hawa nafsu kita mengajak untuk kita melakukan perbuatan yang keji. Allah kata, wala tattabi'il hawa. Janganlah kalian mentaati, mengikuti apa yang diajarkan oleh hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Kerana hawa nafsu itu hanya untuk menyesatkan engkau, untuk merosakkan diri engkau. Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala anhu dalam matan qasidahnya, qasidah burdah, beliau menyatakan apa? Wan nafsu katifli in tahmilhu syabba'ala hubbir ridha wa in taftinhu yanfatimi fasrif hawah wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mendidik hawa nafsu kita. Kata Imam Al-Busiri, sesungguhnya nafsu itu adalah seperti kanak-kanak kecil. In tahmilhu syabba'ala. Kalau kau biarkan dia akan berterusan hubbir ridha wa in taftinhu yanfatimi. Kanak-kanak kecil itu sifat dia apa? Dia suka nak menyusu. Selagi kita tak putuskan susu tu, dia akan terus menyusu sampai dah besar kodang pun, dah boleh berlari, dah boleh pergi sekolah pun nak menyusu lagi kalau kita tak putuskan. Maka seperti itulah hawa nafsu itu.
Kita yang kena mendidik nafsu kita. Kita kena putuskan hawa nafsu kita daripada mentaati. Kita kena putuskan diri kita daripada mentaati hawa nafsu kita yang sering mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Jangan kita ikutkan. Kalau kita dah terbuat, ustaz, saya dah terbiasa buat perkara tersebut, macam ni nak buat ustaz? Putuskan, tinggalkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat tersebut. Kerana apa? Kata Imam Al-Busiri, fasrif hawa hadir an tuwalliyahu. Berhati-hatilah engkau, alihkanlah hawa nafsumu sebelum hawa nafsu menguasaimu. Kerana apa? Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi. Kerana hawa nafsu itu, apabila dia telah menguasai diri manusia, maka dia hanya akan menyebabkan seseorang itu dihina, menyebabkan seseorang itu dibunuh. Wal'iyadhu billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah hakikat kehidupan kita. Nabi SAW mengajar kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk tidak mentaati hawa nafsu kita, untuk tidak menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan yang ditaati. Bahkan dalam hadis Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga itu dalam lingkungan yang tidak disukai, dalam lingkungan yang dibenci. Kita kena puasa, kena tahan lapar, kita kena semayang, kena bangun subuh, kita kena pakai tudung panih, kena pakai baju menutup aurat panih, kita kena jaga tak boleh memakan makanan yang haram. Susah nak dapat kaya, orang lain senang nak kaya. Makan riba, makan duit rasuah, tetapi Islam tak benarkan. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, syurga itu dalam lingkungan yang kita tak suka, yang kita tak nak, yang hawa nafsu kita tak nak. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itulah yang lingkungannya dalam perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Terakhir tuan-tuan, kata Ibnu Athaillah, suka saya untuk berkongsi perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana beliau kata apa? Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairat wat-takasul 'anil qiyam bil wajibat. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya memberikan kepada kita tentang tanda-tanda bagaimana kita telah dikuasai oleh hawa nafsu. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanda kita mengikuti hawa nafsu itu apa dia? Kita segera untuk membuat perkara-perkara yang sunat. Kita suka untuk membuat perkara-perkara yang tak wajib pun, hanya sunat, tapi kita suka. Sedangkan bila buat perkara-perkara yang wajib, kita jadi malas, kita jadi susah. Bila bersedekah, kita lah nombor satu. Siap buat live, tunjuk bersedekah. Saya bantu orang, saya bayar, saya buat macam ni, saya buat macam ni, saya tolong orang. Tunjuk kat orang. Segera bila nampak orang susah, dialah yang paling pertama yang tolong bantu. Tetapi bila buat perkara ketaatan, Allah perintah pakai tudung, Allah perintah menutup aurat, Allah perintah solat, Allah perintah puasa, dialah orang yang paling malas sekali. Maka kata Ibnu Athaillah, inilah tanda seseorang itu telah dikuasai oleh hawa nafsu wal-'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, supaya nafsu kita menjadi hawa nafsu yang taat, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kelirunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz Izzaddin, Al-Fadhil Ustaz Izzaddin. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana sudi singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.